segmen kalah. Aku nak sebut pun dah tak sampai hati lah. Kalah ke menang weh. Episod kita yang ke-9. Aduh, nampak semua tak bersemangat. Semua tak bersemangat. So, semalam kita lawan dengan Burnley home. Dengan keputusan cemerlang. Dengan keputusan cemerlang, kita kalah 1-2. Home. Aduh, penatlah, sedih. So hari ni macam biasa, hari ni kita ada Abdullah telah kembali. Abdullah telah kembali. Halo Abdullah, itu guest panelis tetap kita, dan juga Zayani. Zai apa khabar? Okey, untuk pengetahuan semua, Zai muka macam tu sebab dia baru bangun tidur. Dan kita ada guest panelis kita hari ni, iaitu Lin. Ya, apa khabar? Okey, ini surprise. Even saya punya panelis tetap pun tak tahu kita masukkan hari ni. So, Lin merupakan panelis female kita yang pertama. So, kita tengok macam mana lah apa dia nak bagi pendapat dia. Okey, untuk teruskan, saya akan mulakan dengan guest, terusnya Abdullah dan kemudian Zayani. Untuk soalan pertama kita pada petang ini, hari ini. Iaitu berkenaan dengan apa kita punya, apakah bondonya, overall performance kita menentang Burnley pagi tadi. So, apa pendapat Lin? Overall, saya rasa kita tak main teruk sangat, tapi Burnley lebih baik. The problem is, permulaan kita buruk lah. You know, we had a poor start. And by the time we tried to fight back, too little, too late. So, Burnley dug deep and they managed to secure their 3 points. Tapi watching it at 1:30 AM, you rasa ini Burnley ke Barcelona? They were just amazing in their attack. They were the better team, so they deserve the 3 points. Okay, so ini manakah ada masa sikit, saya nak tanya sedikit. Burnley ke Barcelona? Dua-dua start dengan B kan? Adakah sebab kita main tak cantik tu yang diorang nampak macam Barcelona, ataupun memang mereka bermain macam Barcelona? Itu nak tahu. They were good lah. Memang mereka main baik, tapi kita juga we were poor lah. Langsung tak ada creativity, possession banyak tapi tak ada hasil, tak ada gol. Possession banyak, tak ada hasil, tak ada gol. Macam biasa dengar saja. Game kita season ni. Alright, seterusnya untuk Abdullah. Ini soalan ni, sengaja saya letak gambar Goodison Park dekat belakang ni sebab soalan ni berkenaan dengan Goodison Park. Apalah yang susah sangat kita main dekat Goodison Park ni? Kenapa home record kita tu, kita 7 kali main home, 5 kali kita kalah. Dah lah kita kalah dengan opposition yang rendah daripada kita dari segi tahta liga tu. So Abdullah, apa pendapat Abdullah? Ada badi ke dekat di Goodison Park ni? Rasa penonton kau tak ada katnya. Penonton tak ada. Mungkin dia kurang semangat ke. Mungkin masa pergi away tu dia dapat duit claim lebih ke. Kita tak tahu. Jadi dia lebih semangat lah, dia boleh shopping ke kan. Saya mengambil pen tipu-tipu dunia saya ni dan mencatat. Saya tengah mencatat. Main away boleh claim lebih, semangat lebih. Betul lah, dia dapat makan sedap kot. Saya pun setuju juga dengan Abdullah tu. Okey, bukan apa. Sementara kita menunggu tadi. Biasalah kita pergi ke portal-portal dan juga website-website. Dan kita punya Toffee punya geng banyak luar negara. Dan petang-petang tadi tu banyak, dia tunjuk satu video si Holgate. Kita dekat dalam tunnel tu sebenarnya tunggu keluar. Muka, benar kata Holgate lah. Semua orang muka memang tak ada semangat lah. Walaupun kita berada di stadium kita sendiri. Itu tu pelik sikit lah. So Abdullah kata, kalau main dekat tempat sendiri tak boleh claim, main dekat tempat lain boleh claim. Okey Abdullah. Ini angle power punya. Alright, untuk Zai. Lin tadi cakap kita lack of creativity. Lack of creativity selalunya ianya dikaitkan dengan bahagian midfield lah. So soalan saya spesifik.
adakah ada tak anda merindui mana-mana player? Mungkin adakah ini Rodriguez atau Doucouré atau siapa? Siapa yang paling kau rindu semalam ni? Atau pagi tadi? Semalam. Midfield Tak semestinya midfield, tapi anybody lah. Okay. Memang yelah, rasa kita perlukan James dengan Doucouré lah. Pasal Gomez, Davies dengan Allen okay, tapi bila letak Davies dengan Gomez, dia itulah tak kemas lah kat tengah tu. Yang first goal pun punca memang Davies. Senang sangat dia jatuh, release bola and then dapat ke opponent kan. And then saya setuju dengan Lin, memang main macam Barcelona lah, gol lawa dua-dua, second goal gila babi lawa memang. Memang I replay banyak kali lah, second goal dia memang cantik sangat lah. Dia Allen kena tipu and then terus curl bola top corner memang cuna. So saya rindu gol-gol macam tu daripada James Rodriguez sebenarnya. Terbalik semalam Kita yang kena. So of course Davies semalam tu dia redeem a bit lah of himself. Sebab dia assist tu lah. Dia assist goal tu. Not bad lah bola dia tu pun not bad. Tetapi overall semalam macam Zai cakap, actually kita ni bukan yang bawa gol tu je, tetapi kita punya bola kita apabila dalam kita punya half, pemain Burnley bila dia masuk tu ramai-ramai, dia orang berani masuk ramai-ramai bila dia masuk tu dia fight bola tu Zai, dan dia dapat tak kira lah ramai juga pemain kita bolos mana, maksudnya dapat bola kat kaki tu dia orang terus curi bola tu. Sama macam Fulham dengan Newcastle lah, pressing. English team is hard working and pressing. So bila kita tak macam tu, kita kena lah. Memang kena Okay. Sedih Tapi tadi gol yang pertama bukan hanya silap Davies, silap Keane juga sebab bola tu dia deflect. Dia deflect tu. Dia kuat sikit lah. Kuat sikit clear lah. Ini lagi satu yang seronoknya. Bila gol tu, gol lawan, kita akan dissect semua kesalahan pemain kita. Tapi kalau high manager, the first mistake is losing the ball. Itu je. It's not memang keen because dia tak clear apa, is losing the ball. When you're in possession and tahan bola tak betul. That's the first point. We were dispossessed a lot of times. Nasib baik tak bawa gol semalam. Okay, seterusnya balik kepada Lin. So nak secara detail tadi, ceritakan sedikit bagaimana kita bocor 2 gol. So tadi kita dah bincang sikit tentang gol yang pertama tu lah. You dah beritahu ada Kane ada silap sikit dan of course Davies dispossessed. But second goal diorang ni. So kalau boleh Lin cerita sikit macam mana kita kena dengan second goal ni kalau boleh. Basically McNeil dia pusing around Alan. So Alan tak dapat stop him, and basically I think Pickford tak boleh menyelamatkan gol itu. Okay, namakan saya satu goalkeeper yang boleh selamatkan gol itu. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Tak boleh. Yeah, there's nothing he could do. Yeah. So, jadi boleh tak kita katakan bahawa gol kedua tu kita tak malu kena lah. It's a world class goal actually lah. Yes. The first it was one, a really good goal. Yeah. And the first one was what? Considered memang silap Davies lah. Memang silap Davies. Okay, alright. Aduh, tetapi itulah. Adakah you feel adakah secara keseluruhan kita ditekan throughout the game ataupun mungkin pada awal-awal tu kita ditekan? What do you think, Lee? I think we also didn't take our chances. Kan Richarlison ada miss a couple of goals and DCL pun he miss kick kan. So we just didn't take our chances. Okay. Alright, so talking about chances, seterusnya saya akan tanya pada Abdullah menceritakan tentang gol Everton semalam yang telah dijaringkan oleh Dominic Calvert-Lewin. So, ceritakan sedikit tentang gol tersebut dan overall semalam pemain mana yang pada you terbaik untuk tim Everton? Semalam Dominic Calvert-Lewin tu dia tanduk tau. Sebenarnya yang tanduk tu memang cara kegemaran dia daripada season sebelum ni lah.
Sebab dia ada cakap dia gaya dia nak tiru macam Drogba dulu. So tanduk kan. Tapi Bukan nak memang ke Ferguson, ternyata lah dia pandai tanduk. Lepas tu kalau ikut statistik pun musim ni dia penyerang paling banyak gol tanduk sebanyak 5. Jadi saya rasa pemain terbaik untuk perlawanan ni David Calvert-Lewin lah. So sebelum kita teruskan, kita pun selalu nak kena ingatkan kepada Abdullah dan juga kepada penonton-penonton di luar, apabila Abdullah kata David, sebenarnya dia bermaksud Dominic. Okey. Daripada first episode ni. Aduh, salah lagi. Dia memang macam tu. Dia sengaja nak menguji kita sebagai panelis. Sengaja Abdullah. Alright, so jaringan cantik daripada Dominic Calvert-Lewin. So pada Abdullah, pemain man of the match kita semalam adalah DCL. Okay, no problem. So alang-alang tu kita sekarang ni stres. So kita move forward lah, katalah season dah habis, kita fokus kepada 2021 dan 2022. Kalau you diberi peluang, pemain mana yang you nak gugurkan next season dan kenapa? Awal sikit saya tanya. Saya tanya sikit awal lagi. Ada 10 game tapi sekarang saya nak tanya sekarang ni. Siapa you nak gugur? Pancung terus. Pancung beramai. Bagilah. Tapi I rasa yang memang patut start season tu sangat lah. I rasa Holgate kot. Holgate tak konsisten berapa banyak game. So I think kenapa bagi dia main lagi kan. I mean Coleman, I tak faham kenapa Coleman tak start. Adakah dia dah terlalu tua dan pancit? Ataupun memang strategi super sub, I tak sure lah apa asal Coleman tak main. Tapi saya baik bagi Nkudu macam nak sebut nama dia main. I think pre-season pun dia main cun. So try dia boleh main. So I would drop Holgate. Top of the list. And then importantly kan, engine kat tengah tu kena drop juga. Tukar lah. Dia pasal, bila kita main bola kita tahu siapa playmaker nombor 10. Saya sering cakap daripada episode pertama. Nombor 10. Itu James ke, Sigurdsson ke, diorang tu kita tahu diorang yang akan bagi dia true pass. Memang Sigurdsson true pass cantik, James buka the game and true pass balik. Bila you letak ala Davis dengan Gomez, semua kepala defensif. Davis lah semalam dapat assist. Tapi tak ada siapa agak Davis akan assist malam tadi. Terkejut. Memang terkejut. Kita tak expect dia untuk assist. Tiba-tiba dia kat depan kan? Dia tak kreatif. So like Lee said, we need a creative player kan. So I akan drop untuk tukar engine lah kat tengah tu. Selagi kita tak tukar engine, main bola, engine tu tak ada, habis. Tu je. Kita akan jadi defensif, dan kena press ni. Dan Gomez pun try nak long ball tak apa-apa. Davis try nak, aku tak tahu apa dia buat. Alan je lah defensif, dia memang tak biasa. Dia memang buat kerja dia. So I would drop the midfield yang tak boleh buat jadi engine dan Holgate. Okay, wow. Jadi actually kalau ikut macam tu, it's ini shout out to Mosiri. Tak banyak minta, dapat 300 juta pun start with lah. 300 juta minta tolong lah, especially bahagian midfield tu dapat 300 juta, kita go shopping lah untuk next season. Kita nampak sangat bahawa depth tu tak ada dan frustrating lah tengok defensive midfield kita. Pasal kita nak main cantik, kita ada 2 striker yang cantik di kat depan actually. Even semalam komentator pun cakap, kita ada 2 striker yang cantik, if you feed them, they will try and score the goal. Cuma tak ada feeder, kita tak ada siapa yang nak feed bola tersebut. So sayang sekali. Alright. So soalan yang dia dekat terakhir ni, I will ask everyone, but I will ask saya tanya Abdullah dahulu, lepas tu seterusnya Zai dan kemudian Lin. Soalan dia adalah, ramai pagi tadi lepas kalah semua wah balik. Sebelum ni menang kita nak pergi Eropah, lepas tu bila kalah kita tak layak pergi Eropah. So nak tanya, ramai yang kata kita tak layak pergi ke Eropah. So what do you think? It's not about our chances, tapi whether we should even play in Europe. Patut tak kita main dekat Europe next season? Itu soalan dia. So Abdullah jawab dulu. Pada saya patutlah. Tapi tak pastilah atas tiket Piala FA ataupun nombor 4 lah.
Sebab kalau kita dah dapat tangga nombor 4, mungkin kita dapat banyak sikit duit. Jadi dan sponsor mungkin dah lebih bersemangat dan percaya dekat Ancelotti. Dan dia labur lebih sikit apa ke. Manajemen labur lebih sikit, dapat player baru pula yang lebih power. Jadi apa-apa pun kita kena lepas untuk pusingan kelayakan ni. Squad bagus tak bagus musim depan pun itu lantak akan ada lah nanti. Kalau kita dapat ni lah. Abdullah ni dia jarang bagi soal jawapan yang padu. Kadang-kadang dikelakar tapi pada saya wow sangat padu soalan. So Zai, what do you think? Adakah Zai setuju dengan Abdullah atau Zai ada pendapat sendiri? Saya setuju, kita patut main Europe pasal kita kalau lawan tim lemah kita tak kuat. Tapi bila lawan tim kuat kita bagus. So maybe kat Eropah semua tim kuat, kita lagi jadi kuat lah. Kita bila lawan tim lemah je kita jadi sampah. Jadi kita punya kryptonite adalah tim-tim yang saya tak akan sebut nama-nama tim tersebut lah. Sebab kadang-kadang bila tim bawah dia tengok kita, dia orang tengok kita ni macam tim lemah. That's a different perspective pula. Sungguh memalukan. And then Lin, apa pendapat Lin? Should we even play in Europe next season? I rasa kita belum ready lah. Tapi kalau kita dapat masuk, tak akan bisingkan. Kita kena ambil peluang. Tapi I rasa we're still a work in progress. Still missing 1 or 2 players. Okay. Work in progress. Missing a few players. Pendapat saya sendiri adalah saya sangat bersetuju dengan Abdullah, senang saja. Kalau kita nak menarik pemain-pemain world class dari luar sana, kita nak curi ataupun kita nak beli daripada mana-mana, mereka tak nak main domestik. Mereka dah biasa main Champions League, at least Euro dan sebagainya. So, tak apalah kita main buruk tahun ni. As long as kalau kita dapat tiket, dapat peluang ni, we'll take our chances. And then kita gunakan itu sebagai alasan kita untuk mendapatkan pemain-pemain yang lebih baik. Dan soalan ni berkenaan dengan ni pula, next game kita adalah menentang, ni soalan bonus, menentang Manchester City untuk FA Cup quarter final ya kita? Quarter final kan? Is it quarter final? Ataupun quarter final? Last 8. Kita akan menentang Manchester City. So soalan dia senang saja. Apakah peluang kita menentang Manchester City? So saya mulakan dengan Abdullah. So apa peluang kita menentang Manchester City? Saya dah tahu jawapan dia tapi saya tetap ingin tanya Abdullah. So apa pula peluang kita? Peluang dia amat sukar juga sebenarnya. Terbalik. Selalu dia positif. Sebab malam tadi ke bila yang peluangan yang terbaru Manchester City, dia rehatkan De Bruyne dengan Sterling. Kita tak tahu kenapa dia rehatkan. Sama ada untuk dia lawan Everton ataupun memang Pep nak bagi dia orang rehat. Jadi De Bruyne tak main. Jadi saya rasa macam pelik kenapa dia tak main tiba-tiba. Saya marah Pep sebab saya punya fantasi ke laut. Jangan nak kata KDB dengan Sterling. Gundogan pun tak main. Aduh. So Zai dia memang nak kenakan Everton lah. Zai, apa pendapat Zai? Apakah peluang kita menentang Manchester City? Rasa kita pernah bincang ni dulu. Syarif seorang je cakap kita boleh menang. Seorang je cakap kita boleh menang. Okay. So Zai kata kita kalah. Tapi again saya harap-harap ada semangat cup macam lawan Spurs hari tu lah kan, yang kita comeback sampai extra time dan menang. So itu je lah diharapkan dia orang ingat macam mana dia main tu and bawa pergi lawan City macam tu lah. So tak tahu nak cakap tapi memang susah nak menang lah kalau tengok form macam ni. Tapi again tu lah lawan tim kuat, tak tahu. And then satu lagi bahaya, City dah terbangun tau lepas kena dengan United. So dia dah terkejut. Dia dah awal dia, kalau dia menang-menang tu maybe tak kalah lawan United tu, dia tak macam sekarang lah. Sekarang dia dah macam, tak boleh ni, backup kan. So kita dah masak lah. Jadi dekat situ saya nampak hint, nampaknya ada macam peluang untuk kita kalah tu tinggi lah berbanding dengan peluang kita nak menang. Tapi peluang untuk menang tu ada, tapi tipis lah. So yang terakhir untuk Lin, apa pendapat dia pula? Macam mana pula? Semua dah katalah peluang agak nipis. Lagipun kalau Pickford dia tak fit lagi,
memang ada masalah lah sebab I don't think Olsen is ready. You still need Pickford for these big games. Okay, semalam kita Jawab tengok. ini lah. Ya, dia akan, pada saya Pickford dia memang selalunya menyerlah untuk game-game besar ni. Semalam nampak agak goyang sikit. Kita tengok Yao Virginia Slims. So dia okey semalam. Cuma nampak ada goyang-goyang sikit. Bola tak banyak lekat, dia tak berani nak tangkap, dia akan push bola. Tetapi pada saya itu normal apabila you main dalam Debut kan? Dia debut untuk Premier League. dan di waktu yang sama masa tu pula kita ketinggalan, jadi pressure untuk dia supaya tak nak let in more goals kan. Tapi overall saya rasa dia okey lah semalam. Corner pun dia naik ke? Cantik, boleh. Dan dia nampak dia berkomunikasi dengan bahagian belakang. So dia memang ada gaya seorang goalkeeper yang bagus. Muda lagi pun dia. Dan pendapat saya sendiri, memang peluang kita untuk menang menentang Manchester City sangat tipis. Buang Holgate. In Ancelotti we trust. Itu je yang saya boleh cakap. Kita kalah menang this season ada 10 game, 30 mata dalam, masih lagi kita boleh total lah maksimum walaupun susah, tetapi anything is possible, bola itu bulat. Tetapi saya kalau diberi pilihan Liga dengan Cup, of course kita Everton, history kita lebih kepada Cup. Kita punya Cup history dia mendalam sikit. Kita punya old-timer supporters fan kita pun dia lebih terbayangkan FA Cup itu daripada Liga dan sebagainya. Europe pun berbanding dengan Cup, sejarah kita dengan Cup. So saya berharap kita melakukan kejutan menentang Manchester City. Alright? Dan skor Manchester City. Terpaksa saya tanya, kita mulakan dengan Abdullah, berapa skor? Adakah kita akan menang dan apakah skor dia? Skor 1-0 kepada City kot. Okey. Kalah tipis kepada Manchester City dengan 1 gol, that solitary goal. Bagaimana pun dengan saya ni? 3-1 kalah. Kalah 3-1 kepada. Kalau Coleman main ganti Holgate, boleh dapat 2-1. Kita menang 2-1. Kalah juga. Tetapi tak teruk juga. Tetap kalah. Okey. Okey. Kurang 1 gol lah. Okey. Dan bagaimana pula dengan Lin? Apa pendapat Lin? Sama juga dengan Zai. 3-1. Kalah 3-1. Kalah 3-1. Jadi dua panelis tetap bersama dengan guest panelis meramalkan kekalahan, dan saya yang poyo ini akan meramalkan kemenangan yang sangat epik, 2-0. Dah lah kita skor 2 gol. Siap clean sheet lagi. Siap clean sheet lagi. Saya nak tukar. Tak boleh. Saya hanya ambil prediction yang pertama saja. Kau memang suka tukar lah. Kejap. Kita main kat mana? Kita main kat Goodison Park ke kat ni? Goodison Park. Kita main. Aduh, memang kalah lah. Itu sebab saya kata epic. Itu sebab saya kata epic, sebab dah lah kita skor 2 gol, clean sheet, bermain di Goodison Park. Dan sekiranya kita menang, kita jangan takut, kita akan panggil Syahril, confirm kita panggil dia. Kalau kita kalah, kita tetap panggil Syahril dan kita sembang dia juga. Okey, dengan itu setakat ini saja pada hari ini. Nampak semua orang kurang bersemangat dengan kekalahan ini. Memang it's very hard for us to accept kekalahan. But as usual, kita masih lagi penyokong tegar Everton, dan saya akhiri sesi kita pada hari ini dengan ucapan moto kita, iaitu Nil Satis Nisi Optimal. Okey, bye-bye.